So aku nak buat review untuk minggu pertama EPL untuk season 2022-23. Kalau kita tengok game pertama di antara Crystal Palace lawan dengan Arsenal, so Arsenal telah menang game ni 2-0. So kalau kita tengok Crystal Palace, diorang pun target gila-gila juga untuk skor, sama juga dengan Arsenal. Tetapi dari segi gameplay, Arsenal betul-betul sangat-sangat bagus lah. And kalau kita tengok cara permainan Arsenal pun betul-betul impress aku lah. Kalau kita tengok dari segi pressing diorang, semuanya sangat-sangat bagus. Kalau kita tengok performance Gabriel Jesus, walaupun dia tak skor gol dalam game pertama ni, tetapi dia punya performance dari segi lain kan, contoh macam positioning ke, ataupun membantu pasukan lain ataupun teammate dia yang lain, memang sangat-sangat bagus tau. Kalau kita tengok Crystal Palace, diorang pun memberi asakan yang bagus juga untuk nak skor gol, tapi end of the day diorang tak dapat skor gol. Walaupun main dekat home diorang, tetapi diorang kalah lah. Game kedua di antara Liverpool lawan dengan Fulham, so dua-dua tim ni dapat keputusan yang seri 2-2 lah. So bagi aku personally, game ni betul-betul sangat-sangat mantap. Serius aku cakap, aku tengok game ni sangat-sangat impress aku tau. Memang dua-dua tim diorang attack sesama sendiri untuk nak skor gol. Walaupun aku anggap Fulham ni baru daripada Championship, diorang bukan satu tim yang agak gempak, tapi aku tengok cara permainan diorang memberi asakan yang gila-gila dekat Liverpool tau. So kalau kita tengok dari segi first half, Fulham betul-betul mengasak Liverpool tau. So dari segi cara permainan, Liverpool pun tidak terlampau gempak sangat untuk first half. Kalau kita tengok pemain seperti Salah, Firmino and banyak lagi pemain, diorang tak terlampau bagus sangat. Diorang tak ada peluang untuk nak skor gol pun, disebabkan daripada defender Fulham yang betul-betul bagus. Kalau korang tengok Mitrovic, 2 gol yang dia telah menghasilkan. Gol pertama tu memang cantik, serius aku cakap. Dia punya positioning betul-betul cantik, and Trent Alexander-Arnold tak boleh buat apa pun, faham tak? Dengan physical badan Mitrovic lawan dengan Trent Alexander-Arnold, memang dia tak lepas langsung. And gol pertama memang cantik. Dia punya cross kan, serius aku cakap, cross dia memang sangat-sangat gempak lah, serius. And gol kedua dihasilkan oleh penalti. Memang aku tengok memang 100% penalti pun dalam gol tu, aku tahu. Kalau kita tengok kesalahan yang dilakukan oleh Van Dijk, memang 100% perlu bagi penalti lah. And apa pun dalam game tu, Mitrovic betul-betul kerja keras tau. Bukan setakat skor 2 biji gol, dia turun naik. Aku pun rasa pelik. Dia dari segi defending dia bagus. Walaupun dia striker, dia defend juga tau. Dia defend, lepas tu dia naik atas, dia cuba untuk nak skor gol. Memang dari segi overall, Mitrovic bagi aku dia adalah man of the match untuk game ni. Tapi satu saja aku boleh cakap, kalau Fulham kekalkan konsisten macam ni dalam sehingga ke hujung season kan, aku boleh cakap dia orang boleh dapat tempat yang bagus lah dekat EPL. Game ketiga di antara Tottenham lawan dengan Southampton. Okay, dua game ni memang gempak gila. Serius aku cakap. Jangan cakap, bagi aku jujur aku cakap, cara permainan Tottenham betul-betul gila-gila gempak. Dia orang menang 4-1 dalam game ni. Gol pertama dihasilkan oleh James Ward-Prowse daripada Southampton. Gol dia seriously gempak. Kalau korang tengok gol tu, memang seriously gempak. Aku rasa dia adalah antara gol yang kita boleh cakap gol terbaik untuk EPL minggu ni lah. So memang sangat-sangat cantik. Aku pun rasa terkejut dengan gol dia. Kalau kita tengok cara permainan Tottenham pun memang sangat-sangat gempak. Dia orang pressing Southampton untuk loose ball and dia orang score gol. Memang seriously aku cakap, cara permainan dia orang betul-betul impresif lah. Kita tengok Harry Kane, dia tak score dalam game ni, tetapi dia punya cara permainan, dia punya positioning, dia punya kawalan bola untuk bagi hantaran-hantaran yang lain kepada pemain yang lain memang sangat-sangat impresif. Serius aku cakap. Perlawanan keempat di antara Everton lawan dengan Chelsea, and Chelsea menang 1-0. Seriously, aku tengok game ni tak impresif sangat. Aku rasa kan, aku tengok game ni terlampau boring. Sebab apa? Chelsea ada banyak gila peluang. Diorang dah pergi ke final kotak D Everton kan, tetapi end of the day diorang tak ada idea untuk nak score gol. Sebab apa? Diorang tak ada proper striker. Walaupun Kai Havertz main dekat posisi striker kan, tetapi kalau kita tengok cara permainan dia macam tak sesuai. So disebabkan daripada tu, game Everton lawan dengan Chelsea ni memang sangat-sangat boring bagi aku. Impress juga dengan Everton sebab apa? Diorang kehilangan Richarlison, diorang tak ada striker, and at the same time Calvert-Lewin pun tak ada main dalam game tu kan. Tapi diorang memberikan asakan yang betul-betul bagus kepada Chelsea tau. Serius aku cakap. Diorang punya player muda dekat bahagian striker, diorang betul-betul bagus. Dia memberikan banyak gila asakan kepada defend Chelsea lah. At the end of the day, aku memang impress gila dengan defender Chelsea. Thiago Silva dengan Koulibaly, dua player ni betul-betul ngam lah. Serius aku cakap. Diorang punya gandingan memang sangat-sangat cun. Sayang kepada Chelsea sebab apa? Diorang dapat 16 kali corner, tapi 16 kali corner satu pun tak gol. Cuba bayangkan, satu pun tak gol. Set piece diorang memang out lah. Serius aku cakap. Tapi aku rasa diorang akan improve lah pada masa yang akan datang. Sebab apa? Kita belajar daripada kesilapan. So aku rasa kalau diorang belajar daripada kesilapan, diorang akan improve. Game seterusnya di antara MU lawan dengan Brighton. So MU kalah 2-1 dengan Brighton lah. Game pertama dekat Old Trafford kita kalah 1-2. Memang sangat-sangat kecewa kepada Manchester United punya fan dan juga Erik ten Hag. Sebenarnya dari segi striker kita kehilangan Anthony Martial. So disebabkan daripada tu, MU terpaksa menggunakan formasi false nine. Kita letakkan Eriksen main dekat posisi striker. Tapi kalau kita tengok dalam formasi itu memang tak menjadi langsung. Kalau kita tengok pre-season, memang MU tak guna false nine pun. Aku pun tak tahu kenapa, tapi first game dekat EPL diorang menggunakan false nine. So aku tak tahulah kenapa. Lebih bagus aku rasa letakkan Rashford dekat bahagian striker ke anything boleh buat. Tapi end of the day Erik ten Hag choose untuk letak false nine lah. Tapi false nine memang tak menjadi langsung untuk first game Manchester United. Kalau kita tengok bahagian tengah Manchester United memang sangat-sangat teruk. Terutamanya McTominay dengan Fred lah. Dua orang player ni memang aku jujur
jujur aku cakap lah, diorang tak layak main dekat Manchester United. Aku boleh cakap satu saja, aku lebih prefer Fred main tau daripada McTominay. Kalau diorang mamat ni dua-dua bergantikan, memang akan hancur tim tu. Serius aku cakap. MU impossible untuk nak dapat top 6 dekat EPL. Sebab apa? Diorang menggunakan McTominay dengan Fred. Sebab kalau kita tengok dari segi passing diorang out, dari segi positioning out, dari segi long ball, semua bendanya out tau. Aku rasa macam kecewa gila dengan McTominay dengan Fred. Dua gantingan ni sangat-sangat teruk. Lebih rela tengok diorang keluar daripada Manchester United ataupun duduk dekat bangku simpanan. Kalau kita tengok dekat bangku simpanan, Zidane Iqbal ada, Van de Beek ada, player yang bagus ada dekat bangku simpanan. Tetapi Erik ten Hag lebih memilih McTominay dengan Fred. Kita tahu apa yang ada dekat diorang, sehingga kan sebelum ni manager Ole, Rangnick semua memilih McTominay dengan Fred walaupun diorang main sangat-sangat teruk. Bukan setakat McTominay dengan Fred saja, Bruno, lepas tu Harry Maguire, Luke Shaw, Dalot, Sancho, Rashford, semuanya tidak menunjukkan performance yang bagus pun dalam game ni. To be honest lah, aku tak tipu. Sebab apa? Diorang tak bersungguh-sungguh langsung pun untuk nak kejar bola ke, untuk nak score goal pun tak ada. Diorang tak ada mentality untuk nak menang dalam game ni. Kita tengok second half baru ada improve sikit lah Manchester United punya game. Sebab apa? Kita dari false 9 kita tukar kepada 4-3-3, Cristiano dengan Van de Beek masuk. Ada sikit perubahan lah dekat gameplay Manchester United. Kita tengok 10 minit yang terakhir MU tengah ketinggalan 1-2, tetapi diorang tak bersungguh-sungguh langsung untuk nak samakan keputusan ke apa-apa, tak ada. Aku sebagai fan United, aku boleh cakap satu saja, kita perlu bagi masa dekat Erik ten Hag. Tak kisahlah apa pun Erik ten Hag buat, kita kena percaya kepada Erik ten Hag. Ini adalah first season dia dekat Manchester United, kita perlu bagi dia masa. Walaupun first game kalah dekat Old Trafford, tetapi ada lagi banyak game dekat Manchester United dia akan main. Game terakhir West Ham lawan dengan Manchester City menang 2-0. Aku expect untuk game ni Manchester City lebih daripada 2-0, tetapi diorang menang 2-0 sahaja. Kita tengok West Ham, diorang pun bagi cabaran yang betul-betul keras lah. Diorang tak mudah putus asa, diorang pun nak score gol, diorang pun usaha gila-gila juga. Disebabkan daripada tu yang Manchester City hanya skor 2 biji gol saja. 2 biji gol tu telah dijaringkan oleh Haaland. Gol pertama adalah penalti, gol kedua adalah gol yang betul-betul bagus lah. Assist daripada Kevin De Bruyne memang sangat-sangat cun. Serius aku cakap. Yang betul-betul impress aku dekat Manchester City dalam game ni adalah Joao Cancelo. Dia punya cara permainan seriously sangat-sangat cantik. At the same time Kevin De Bruyne dia pun sangat-sangat bagus juga. And bukan itu saja, ada lagi banyak player yang betul-betul menunjukkan performance yang sangat-sangat bagus. Ini adalah review aku untuk match week pertama untuk EPL season 2022-23. So kalau kita tengok ada kegembiraan dan juga ada kesedihan untuk certain team lah dekat EPL. Macam MU memang sedih gila lah kan, sebab diorang punya first game kalah. Ada team-team yang menang, korang teruskan menang, and team yang kalah macam Manchester United ni, kita kena belajar daripada kesilapan and kita kena jadi antara yang terbaik pada masa yang akan datang. So untuk nak dapatkan lebih banyak info berkaitan Manchester United football dan banyak lagi, make sure korang subscribe YouTube channel saya, okay? Kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye bye.